Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. 3 dasar pembangunan belia diumumkan oleh Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Oping semasa sambutan Hari Belia Peringkat Negeri 2017 di Betong. Berucap dalam majlis itu, beliau menjelaskan dasar yang pertama adalah membangunkan belia yang cergas dengan tumpuan dalam bidang sukan. Katanya Sarawak ketika ini sudah mempunyai atlet sukan bertaraf dunia seperti Padelela Rinong, manakala infrastruktur sukan juga ada yang bertaraf antarabangsa. Dasar yang kedua pula memberi penekanan pada pemupukan budaya masyarakat negeri ini yang hidup dalam kepelbagaian namun bersatu sebagai anak Sarawak. Yang ketiga, kita nak membangunkan belia yang inovatif dan kreatif. Saya telah menubuhkan Inovasi Hub, Innovation Hub. Sudah ada di Kuching, sudah ada di Serikei, dan yang ketiga ialah di Betong. We are going to have our Innovation Hub in Betong dan menggunakan kaedah teknologi. Datuk Petinggi Abang Johari yakin jika ketiga-tiga dasar tersebut berjaya dilaksanakan, Sarawak mampu menjadi sebuah negeri maju menjelang 2030. Ini memang satu kita lihat satu nasihat yang baik, aspirasi yang baik kerana untuk menjadikan belia kita which more savvy dalam teknologi supaya menggunakan kaedah-kaedah yang baru untuk menjalankan perniagaan ataupun pertanian dan sebagainya. Seranan CM memang bertepatan dengan alaf ini kerana belia-belia bakal mewarisi tampuk pemerintahan beliau di mana belia-belia harus fokus kepada kreativiti, personality dalam bidang sukan dan juga aspek kecergasan serta tahu untuk membina hal tuju selepas di alam persekolahan. Kita harus bersedia dari segi pelbagai aspek untuk persiapkan diri kita sebagai belia dan pemimpin masa hadapan. Sebab kita telah menetapkan ataupun meletakkan Sarawak akan menjadi sebuah negeri paling maju di Malaysia pada 2030. Dalam majlis itu, Ketua Menteri turut menyampaikan anugerah belia kepada pemenang. Bagi kategori lelaki, anugerah belia 2017 dimenangi Royston Valentine dari Mukah, manakala Aziza Asnizan pula memenangi bagi kategori wanita. Untuk kategori persatuan, dimenangi Kelab Belia Petrajaya Kuching. Komuniti korporat, terutamanya sektor perkilangan di negeri ini, digalakkan untuk menggunakan pakai teknologi bersih dan menggabungkan pengeluaran bersih dalam operasi mereka. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, langkah itu secara tidak langsung dapat membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar dan iklim global. Jelasnya, inisiatif itu dapat membantu dalam penyenamaan semula produk yang mesra alam dan boleh dipasarkan di pasaran antarabangsa. Datuk Amar Awang Tengah memberitahu Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB telah memuktamadkan garis panduan untuk pelaksanaan Peraturan Sumber Asli dan Alam Sekitar Audit 2008 dan bersedia untuk dilaksanakan. Beliau juga menyarankan sektor peladangan dan perhutanan untuk bekerjasama dengan NREB dan mengambil bahagian dalam projek perintis mengenai audit alam sekitar itu. Datuk Amar Awang Tengah berkata demikian ketika mewakili Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Oping pada majlis perasmian sambutan Hari Alam Sekitar Negara di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di Kota Samarahan. Sektor telekomunikasi memacu pertumbuhan ekonomi dalam semua industri di negara ini, khasnya Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang mudah alih dan jalur lebar memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat hari ini apabila ianya menjadi trend utama khususnya dalam melayari media sosial, Internet of Things dan pembayaran secara dalam talian. Beliau mendapati buat masa ini belum ramai kontraktor, pembekal, perunding dan vendor tempatan yang berwibawa dan berkemampuan dalam sektor telekomunikasi.
Katanya usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS perlu memikirkan semula kaedah pemasaran produk dan perkhidmatan dengan mengadaptasi teknologi baharu untuk berjaya dalam sektor itu selain mampu berdaya saing. Perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia termasuk Sarawak telah memainkan peranan penting dalam transformasi ekonomi dengan menyumbang 35.9% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK, 65% daripada guna tenaga dan 17.8% daripada ekspor. Tambahnya, selama ini kerajaan telah membuat usaha bersepadu untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk usahawan, terutama PKS untuk berkembang maju. Datuk Amar Awang Tengah berkata demikian pada majlis makan malam rakan kongsi pintar Sarkofa di Kuching. Pendidikan seks yang komprehensif perlu didedahkan secara lebih meluas kepada pelajar sekolah bagi meningkatkan pengetahuan sekaligus menangani masalah sosial seperti kehamilan remaja. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Rosi Yunus berkata, stigma negatif masyarakat bahawa pendidikan seksual mendorong kepada peningkatan aktiviti seksual perlu diubah kerana program pendidikan itu bertujuan mendidik individu supaya berfikir lebih rasional dalam perhubungan. Ini sekaligus mampu memberi kesedaran kepada mereka untuk mengetahui had atau batas dalam setiap pergaulan di sekeliling mereka. Beliau berkata demikian pada program intervensi sosial, kesedaran dan advokasi pendidikan seksual bahagian Miri tahun 2017 di Sekolah Penengah Kebangsaan SMK Subis di Niah Miri. Tahun lalu, sejumlah 2,481 kehamilan remaja direkodkan di Sarawak, manakala sebanyak 1,135 kehamilan remaja direkodkan bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Para pemimpin daripada kaum Melanau di negeri ini diminta untuk terus menyumbang jasa dan khidmat kepada masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehen Seri Abdul Taib Mahmud berkata, dengan melakukan perkara sedemikian dapat meningkatkan lagi integrasi antara kaum. Jelasnya sumbangan tersebut perlu walaupun para pemimpin terdiri daripada kaum itu hanya sekelompok kecil sahaja. Katanya ia juga bagi menghubung dan memperluas pergaulan serta pandangan dengan lebih memahami keperluan kaum lain. Tun Pehen Seri Abdul Taib berucap di Majlis Perasmian Hari Keluarga Pendudun Berambih di Wisma Melanau di Kuching. Hari Keluarga Pendudun Berambih yang dianjurkan oleh Persatuan Melanau Kuching bertujuan memupuk dan mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat itu, khususnya yang menetap di Kuching. Turut diadakan pada majlis berkenaan pemberi insentif galakan kepada 69 pelajar daripada kaum tersebut. Pembentangan bajet oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada Jumaat dengan lebih 6.8 bilion ringgit diperlukan untuk melaksanakan pelbagai projek pembangunan Sarawak dan Sabah terlihat realistik. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Hubungan Korporat Abdullah Saidul berkata, walau bagaimanapun, bajet secara terus untuk melaksanakan projek pembangunan di Sarawak dilihat agak sedikit. I'm not sure whether this is sufficient, but I hope, but this is for 2018. I hope probably the next 3 or 4 years more peruntukan akan diumumkan oleh Perdana Menteri, terutama sekali ke arah luar bandar. Namun jelasnya peruntukan pembangunan untuk Sarawak itu akan disokong daripada peruntukan kewangan kerajaan negeri seperti sebelumnya. Jadi kita berharaplah pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Bajet yang pada hari semalam telah dibentangkan beliau pada hari semalam memang banyak memberi kepada tumpuan kepada petani. Agriculture sector has been given a lot of allocation, terutamanya dari segi penanaman getah baru, kelapa sawit dan sebagainya. Ini penting untuk orang-orang kita, terutamanya di luar bandar. Sebagai jawab awam lah, pihak saya lah, amat berterima kasih lah kepada Perdana Menteri kena memberi bonus 1,500 lah dan insentif yang lain. Sebagai pejabat awam memang menyokong dan setuju di atas bajet tersebut kerana banyak kebaikan dan kelebihan kepada pejabat awam
di mana banyak penambahbaikan telah dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita. Secara keseluruhan bajet bagi saya pada tahun 2018 ini banyak diberi menyeluruh kepada rakyat kita Malaysia lah, tidak kira walaupun di Semenanjung Malaysia, di Sabah dan Sarawak juga bajet itu sama rata lah. Bagi saya ianya amat disambut baik oleh seluruh rakyat Malaysia. Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak akan mengemukakan cadangan kepada Kerajaan Persekutuan untuk menjadikan Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Rajang di Bintango menjadi pusat sains teknologi kejuruteraan matematik STEM. Menterinya Datuk Seri Michael Manyan berkata ia bagi mempertingkatkan prestasi STEM di Sarawak. Beliau mengakui prestasi STEM di negeri ini pada kadar kurang memberangsangkan, iaitu hanya 23% berbanding sasaran nasional, iaitu 60%. Katanya IPG Kampus Rajang merupakan salah satu daripada IPG di Sarawak yang diubah statusnya kepada politeknik bagi memperkasakan bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Walau bagaimanapun katanya, kerajaan negeri hanya mempersetujui hanya IPG di Miri saja ditukarkan statusnya. Datuk Seri Michael Manyan berkata demikian di Majlis Convocation Sistem Latihan Dual Nasional SLDN kali kedua peringkat negeri Sarawak di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Penduduk Sarawak mempunyai jangka hayat yang paling panjang di Malaysia. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata statistik tersebut mencerminkan kualiti tinggi kehidupan penduduk negeri ini. Walaupun mempunyai kemudahan kesihatan yang agak terhad berbanding wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang menduduki tempat kedua. Jelasnya faktor persekitaran lebih sihat dan berkualiti di Sarawak merupakan pengaruh utama yang menyumbang kepada jangka hayat paling panjang itu sekaligus menjadikan penduduk di negeri ini sebuah masyarakat yang positif dan sejahtera. Menurut statistik daripada Jabatan Perangkaan, purata jangka hayat lelaki Sarawak adalah 75.1 tahun, manakala wanita hingga 78.6 tahun. Datuk Dr. Sim berkata demikian di Majlis Sambutan Hari Mental Sedunia 2017 di Kuching. Dalam pada itu, beliau menyeru masyarakat di negeri ini untuk sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat dan berminda positif. Ini penting untuk mengelak daripada mengalami gejala kemurungan yang boleh membawa kepada penyakit mental. Penguasaan ilmu moden seperti sains dan teknologi dalam kalangan rakyat akan dapat meningkat daya saing negara di peringkat global. Menteri Muda Pertanian Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, menyedari akan kepentingan penguasaan ilmu ini di peringkat sekolah, golongan pelajar diharapkan untuk mencapai kecemerlangan dalam bidang tersebut. Selain itu, aspek pembangunan sasiah diri dan kecerdasan rohani juga harus diberi keutamaan untuk menjadikan pelajar sebagai insan yang seimbang dalam mencapai kecemerlangan di dunia dan akhirat. Di samping itu, jelasnya kemahiran insaniah tidak boleh diketepikan selain mengutamakan keterampilan komunikasi, kepimpinan dan pengurusan organisasi. Dr. Abdul Rahman berucap di Majlis Convocation Pra-Universiti SMK Kubung dan SMK Agama Limbang di Limbang. Teks ucapan beliau dibaca oleh Pegawai Teknologi Pendidikan 1, Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian Limbang, Adenan Aman. Pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah diharap dapat melantik kontraktor yang sesuai bagi pelaksanaan jalan raya fasa kedua di Pulau Bruit, Daro yang akan menghubungkan Kampung Salah Kecil ke Tekajong. Menurut Ahli Parlimen Tanjung Manis, Datuk Norah Tun Abdul Rahman, pemilihan kontraktor amat penting kerana pembinaan jalan raya fasa pertama dahulu disifatkan sebagai antara pembinaan jalan raya yang paling sukar di Sarawak. Janganlah kita mengambil daripada segi bajet yang terendah ataupun tender yang terendah, tapi mengambil daripada pelaksanaan kontraktor yang pernah dan biasa dengan keadaan di Pulau Bruit supaya kerajaan tidak rugi dan tidak mengecewakan rakyat. Katanya kontraktor yang dipertanggungjawabkan untuk membina jalan raya sepanjang 8.124 km itu nanti dijangka akan menghadapi kesukaran dari segi pengangkutan bahan binaan kerana terpaksa menyusuri sungai kecil sebelum sampai ke lokasi projek. Ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan program Satu Komuniti Satu JPJ di Tanjung Manis bila mendedahkan proses tender projek itu sedang dibuat
dan penilaian pemilihan kontraktor dijangka akan dapat diselesaikan hujung bulan ini. Fasa pertama jalan raya tersebut sudah disiapkan April lepas. Baiklah, seterusnya kita ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 1 petang, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin menyempurnakan dialog transformasi nasional 2050 TN50 Etnik Sarawak di Kampung Budaya Sarawak, Kuching. Akhir sekali pada pukul 2.30 petang, Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg menyempurnakan majlis penutupan dan penyampaian hadiah World Skills Malaysia Sarawak 2017 Menteri Sumber Manusia di BCCK Kuching. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Nazri.